عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ya karim. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, cikgu menjemput dan mempersilakan saudara Irfanuddin bagi memimpin bacaan doa. Persilakan. Tes. Sebenarnya cikgu ada mengalami masalah teknikal ni, cikgu tak dengar. Boleh cuba ni tak? Respon sikit tak? Sebab cikgu tak dengar suara langsung ni. Rasanya semua dengar suara cikgu kan? Cikgu dah tak dengar suara kamu. Sekejap. Sebentar Sebentar. Cubaan. Tes. Respon sikit. Tes. Okey, sekejap Boleh sebut apa-apa? Tak dengar. Selamat pagi. Okey, dengar. Baik, kita tengok pelajar masih lagi belum cukup belum cukup kehadiran. Jadi yang pertama sekali cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang ada bersama dengan cikgu pada pagi ini. Jadi seperti yang cikgu maklumkan, kita ada tetamu lah. Kita ada pemantau iaitu Puan Teacher Zalila. Baik, cikgu akan sharekan skrin. Cikgu akan sharekan skrin. Kalau boleh minta semua untuk onkan kamera. Boleh tak? Sebab kita nak buat rakaman. Cikgu akan rakamkan kelas pagi ni. Mana lagi yang lain ni? Nampak? Ada 15 orang, 10 orang lagi mana? 10 orang lagi.
Tolong panggil tolong panggil. Beritahu kita dah nak start kelas dah pun. Okay, begitulah tadi gemuk pula dah. Okay, begitulah tadi sedikit pengenalan berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okay, jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita punya silibus dah pun habis dan tamat. Jadi seperti kelas-kelas yang sebelum ni pun, cikgu akan buat ulang kaji lah. Ulang kaji pada bab 4 ni kita tak habis lagi. Okay, bab 4, kata 4 berkaitan dengan penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British. Okey, jadi cikgu harapkan semua pelajar akan terus bersama dengan cikgu. Okey, jangan ke mana-mana. Okay, kita akan tengok slide Cikgu akan sharekan slide. Okey, yang baru hadir, selamat datang cikgu ucapkan. Terima kasih atas kehadiran masing-masing. Okey, pagi ini kita nak tengok satu lagi ulang kaji yang akan kita buat sebentar lagi, seperti mana yang kelas-kelas sebelum ini. Okey, kita akan tengok bab 4, tingkatan 4, berkaitan dengan peralihan kuasa British di negara kita. Subtopik 4.4 merangkumi pemerihalan ataupun penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British. Okey, cikgu akan sharekan slide. Okey, mungkin kamu boleh tengok. Okey, sebentar cikgu sharekan slide. Semua dah makan Semua dah makan?
Semua sihat-sihat berapa pagi ni? Sehat. Alhamdulillah. Okey, kalau kamu tengok pada slide yang cikgu paparkan tu, dia dalam keadaan yang betul ataupun terbalik? Betul. Betul, okey. Betul. Okey, kita pergi kepada ulang kaji lah. Cikgu panggil ni ulang kaji lah. Ulang kaji, kejap cikgu. Okey. Okay, ulang kaji bab 4. Nanti kata 4, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okay, jadi cikgu rasa kamu pun dah sinonim dengan nama-nama seperti James Brooke, Anthony Brooke. Ingat lagi? Ingat lagi tak siapa dia James Brooke? Ingat? Sarawak. Ingat. Okey, siapa? Afiq, siapa dia James Brooke, Afiq? Boleh sebutkan James Brooke ni ataupun apa fungsi dia? Tak silap saya, cikgu, dia ni penasihat tak silap Muhammad Sarawak saja. Okey, bagus. Dia memang berkaitan dengan Sarawak tapi dia bukan penasihat. Dia adalah Raja Brooke yang pertama sekali memerintah Sarawak, iaitu James Brooke. Okey, tak apa, kita akan berkenal lah. Kalau tak kenal, kita akan berkenal lah berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ni. Okey, ini objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okay, jadi seharusnya selepas habis ataupun tamat pembelajaran pada hari ini, kamu akan boleh memerihalkan penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British. Okey, jadi macam cikgu sebutkan tadi, Sarawak ni memang dia sinonim dengan keluarga ataupun keturunan Brooke. Yang mula-mula sekali James Brooke lah. Itu yang semua orang kena tahulah. Jadi kita berkenalan dengan keluarga dia. Okay, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okay, kita tengok sini. Selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, Sarawak ni diserahkan kepada British lah. Bila tamat je the Second World War kan. Jadi Sarawak ni diserahkan kepada British. Tapi sebelum penyerahan tu ada beberapa perkara yang Sarawak lalui. Dan kalau tengok di sini, penyerahan itu sebenarnya menimbulkan reaksi lah. Tetapi untuk kelas pada pagi ini, kita hanya akan menunjukkan bagaimana penyerahan itu dilaksanakan lah. Bukan, kita tak masuk reaksi, kita tengok penyerahan saja. Okay. Okey, tengok pentadbiran tentera di Sarawak. Jadi cikgu dah sebutkan pada kamu tadi. Setelah Perang Dunia Kedua tamat, Second World War tu tamat, jadi tentera Australia dia mendarat di Kuching lah. Di Kuching dan telah memperkenalkan pentadbiran tentera, iaitu British Borneo Civil Affairs ataupun kita panggil BBCAU. Cikgu biasa sebut BB Chow lah, tapi tak tahulah tahun lepas cikgu Su ajar macam mana kan yang BB Chow ni. Tapi yang ini kamu kena ingat, lepas saja Perang Dunia tamat, dia ada satu bentuk pentadbiran bagi Sarawak lah, iaitu BBCAU. Pada 11 September 1945. Dan sama macam Semenanjung juga, habis daripada British Borneo Civil Affairs ni, Sarawak diperkenalkan dengan British Military Administration, BMA. Kita dah tengok dah sebelum ni kan, BMA. Dan pada 1 Julai 1946, Lionel Brooke dia telah menyerahkan Sarawak kepada British, dan ini mendapat tentangan yang hebat lah daripada masyarakat tempatan Sarawak. Dan kalau ini adalah dia punya pengenalan bagi pentadbiran tentera di Sarawak. Kalau Semenanjung dia hanya apa?
BMA saja kan. Jadi kalau Sarawak ni dia ada BBCAU dan kemudian plus BMA lah. Jadi yang ni dia ada dua, BBCAU dan plus BMA. Okey, kita perkenalan sikit lah dengan salah-salah keturunan James Brooke dan juga keluarga dia. Okay, kalau kamu boleh tengok slide yang cikgu paparkan ni, yang cikgu try zoom. Okay, boleh nampak tak? Respon sikit, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, yang ini James Brooke. Dia daripada keturunan Thomas Brooke lah. Jadi Thomas Brooke dia ada dua orang anak, James Brooke dan juga Emma Brooke, adik-beradik dia lah. Dan yang mentadbir Sarawak, Raja Sarawak yang pertama ni James Brooke. Dan kemudiannya dia tak ada anak, tetapi dia telah serahkan penyerahan tu kepada yang kedua, generasi yang kedua, iaitu Charles Brooke lah. Charles Brooke, anak kepada Emma Brooke dan Francis Brooke. Okay. Ini semuanya yang keturunan Sarawak, keturunan Brooke yang memerintah Sarawak. Okey, James Brooke. Jadi nama ni kamu kena sinonim, kena tahulah. James Brooke, Charles Brooke, Charles Viner Brooke. Tapi yang tu yang biasa saja. Yang lain-lain tu macam John Brooke ni kan, Sylvia ni, semua ni tak ni sangat, tapi dia ada jugalah. Okey, Charles Brooke, dia kahwin dengan Margaret ni, dapatlah Charles Viner Brooke, dan juga yang satu lagi Tuan Muda Sarawak ni. Tetapi kalau ikutkan bila habis saja pentadbiran Charles Brooke, dia serahkan kepada Charles Viner Brooke. Dan kalau kita tengok kat sini, Charles Viner Brooke dia kahwin dengan Sylvia, tetapi dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Jadi disebabkan oleh dia yang tak ada anak ni, dia terpaksa menyerahkan pentadbiran Sarawak kepada orang ni, iaitu anak saudara dia. Okey. Ni Anthony Brooke, Raja Muda of Sarawak. Okey. Salah silah dia. Jadi ni adalah salah silah keturunan Brooke lah. Okey. Baik, untuk seterusnya kita tengok apakah faktor yang menyebabkan Sarawak ni diserahkan kepada British. Okay, apa dia faktor yang menyebabkan Sarawak kepada British? Boleh siapa-siapa maklumkan, respon sikit. Ini yang kita punya ulang kaji saja sebenarnya, ulang kaji saja. Okey, ada siapa boleh maklumkan, boleh respon sikit faktor penyerahan Sarawak kepada British? Siapa-siapa boleh ingat? Sebab masalah pewarisan takhta. Pewarisan takhta. Terima kasih Fakrul. Tak. Apa lagi? Afiq, apa dia masalah? Sebab Sarawak tak ada sultan. Sarawak tak ada sultan. Okey, boleh tak berapa tepat. Yang lain? Masalah kewangan. Okey, bagus Fakrul. Nampaknya Fakrul dia ingat dia punya faktor penyerahan tu tepat sekali jawapan Fakrul. Bagus. Okey, masalah pewarisan tahta pertama sekali. Okay, yang keduanya desakan daripada kerajaan British. British memang desak nakkan Sarawak tu sendiri. Sarawak luas kan, banyak sumber. Dan yang ketiganya melibatkan masalah keuangan. Masalah keuangan. Okay, jadi macam yang kita tahu, cikgu sebutkan tadi kan, bila dah habis Perang Dunia Kedua tadi, BBCAU, BMA, bila diorang dah ambil alih tu semua tu, lepas perang pula memang berlaku banyak masalah yang wujud, yang timbul. Masalah dari segi infrastruktur, masalah keuangan. Jadi diorang ni nak bina balik Sarawak ni memakan masa, makan modal dan sebagainya. Jadi itulah masalah yang ada lah. Okey. Okay, kita pergi pada satu-satulah masalah pewarisan tahta. Okay, jadi macam cikgu maklumkan pada semua pelajar tadi kan, Charles Viner Brooke ni dia tak ada anak. Dia tak ada anak lelaki. He got no son. Dia tak ada anak lelaki. Okay? Jadi yang nak jadi Raja Sarawak ni, dia mestilah lelaki kan. Dan Charles Viner Brooke ni dia tak ada anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai Raja. Dan pada masa yang sama sebenarnya Viner Brooke dia ni dah tua lah. Dah tua dan dah
uzur. Jadi apa yang Wienerbrot buat? Dia telah melantik anak saudara dia. Dia lantik anak saudara dia iaitu Anthony Brooke, anak kepada Bertrand Brooke tadi, yang gambar tadi. Okay. Jadi ialah tak ada pewaris dia, lantiklah anak saudara, Anthony Brooke. Okay, ni gambar Anthony Brooke masa muda lah, masa muda. Okay, itu masalah ataupun faktor yang pertama lah, ada masalah pewarisan tahta. Kita pergi kepada yang kedua iaitu desakan kerajaan British. Okay, ini Wienerbrot. Okay, semua tengok apa yang British buat bagi mendapatkan Sarawak ni. Okay, pada 19 Jun 19 Jun 1944, PTJ tu cikgu short form kan, ringkaskan, dia masuk pejabat tanah jajahan di London lah. Jadi PTJ desak Wienerbrot, BB tu Wienerbrot, untuk berikan kuasa yang lebih luas kepada British, bagi penguasaan British kepada Sarawak lah. Okay. Jadi bila dengan menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan, sebenarnya apa yang berlaku, British dia akan dapat menguasai kekayaan ekonomi dan juga menjaga kepentingan pelaburan British di negeri itu. Jadi sebab tu British nak sangat Sarawak ni dia direct jadi tanah jajahan. Cikgu ulang, tanah jajahan, bukannya naungan tetapi tanah jajahan. Okey. Jadi Sarawak dia nak tanah jajahan. Ini cikgu ringkaskan, British kuasai ekonomi dan juga pelaburan. Jadi pada 28 Februari 1945, PTJ ataupun pejabat tanah jajahan, dia telah utuskan surat kepada Charles Wienerbrot ni tentang pendirian dia untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Jadi inilah yang main peranan kat sini pun sama juga, iaitu PTJ ni, pejabat tanah jajahan British di London. Dia hantar surat pada Wienerbrot untuk serahkanlah, minta Charles Wienerbrot serahkan Sarawak kepada British. Dan apa yang berlaku pada akhirnya, Charles Wienerbrot setujulah nak serahkan Sarawak kepada British. Jadi kita nampak di sini memang desakan oleh British tu berlakulah pada kerajaan Brooke, khususnya kepada Wienerbrot ni. Okey, dan yang ketiga, faktor yang ketiga kalau kita tengok di sini adalah melibatkan masalah kewangan. Masalah kewangan, money problem lah. Jadi Charles Wienerbrot menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak selepas tercetusnya Perang Dunia Kedua. Ini PD2 ni cikgu ringkaskan, Perang Dunia Kedua. Okay. Dan sebenarnya apa yang berlaku, ekonomi Sarawak ni dia memang dah terjejas lah. Ekonomi Sarawak terjejas, banyak lomba-lomba minyak musnah, ladang getah, juga banyaklah infrastruktur yang musnah. Kemudahan pendidikan, kesihatan, jalan raya, lapangan terbang, ini semua adalah kemudahan-kemudahan yang perlu diperbaiki semula oleh Wienerbrot lah. Tetapi malangnya mereka tak ada sumber kewangan lah, tak ada sumber. Jadi Wienerbrot tak mampu nak bangunkan semula negeri Sarawak ni. Okey, itu tiga faktor. Jadi cikgu harap kamu ingatlah tiga faktor tu. Mungkin soalan boleh tanya daripada situlah faktor. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah proses penyerahan Sarawak kepada British ni. Bagaimana proses ni dilaksanakan. Ini pun kamu kena tahu juga, antara yang kamu kena faham lah tentang subtopik 4.4 ni. Boleh memerihalkan penyerahan tu. Okey, jadi kita tengok kat sini proses penyerahan Sarawak kepada British, tumpukan slide. Perhatian anda kepada slide yang cikgu paparkan ini. Masih lagi bersama dengan cikgu semua sekali? Masih lagi? Sama. Buka lah kamera Ada. tu. Kamera tu buka lah. Cikgu nampak muka Fakrul je yang handsome. Yang lain baru bangun tidur ke apa? Ada belaka. Okay. Semua handsome anak murid cikgu pagi ni. Buka.
Okey, kita teruskan kepada proses penyerahan Sarawak kepada British. Bagaimana Sarawak ni diserahkan? Bagaimana? How? Kan? Bagaimana? Jadi yang pertama sekali, PTJ ataupun Pejabat Tanah Jajahan British di London, okay, dia telah mengutuskan surat kepada Vandenbroek. Ni dah cikgu sebutkan tadi. Dia utuskan surat tu pada 28 Februari 1945. Jadi dalam surat tu apa yang PTJ minta? Dia minta Vandenbroek tanda tangan surat perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu SU bagi tanah jajahan, setiausaha tanah jajahan lah. Ni gambar dia ni. Jadi kalau tengok pada point yang cikgu beri di sini, cikgu shortkan VB ni Vandenbroek tanda tangan surat dengan George Henry Hall, iaitu SUPTJ lah, supaya menyerahkan Sarawak. Dan pada 24 Oktober 1945, beliau telah bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British. Vandenbroek setujulah untuk serahkan. Jadi kamu rasa dalam penyerahan tu bagaimana reaksi spontan lah bagi penduduk Sarawak? Kita tak masuk pada reaksi penentangan ni. Kita tengok apa yang reaksi yang biasa berlaku lah kalau Marah. okey, marah lagi. Okay. Provokasi. Terkejut. Konspirasi. Okay. Kecewa dengan pemerintah. Kecewa dengan pemerintah. Oh, bagus jawapan tu. Okey, proses penyerahan Sarawak kepada British, Vandenbroek hantar surat peribadi kepada Gerard T. McBrien. Ni gambar ni lah. Dia dah hantar. Ini dia punya orang kanan dia lah. Dia punya SU dia. Untuk dapatkan persetujuan ketua tempatan. Dan apa yang Gerard ni buat, dia telah pulang ke England, balik ke England bersama-sama dengan dokumen yang ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Sebenarnya ada muslihat di sini. Walaupun dia mendapatkan tanda tangan ketua tempatan, okay, tetapi dia tidak bertanyakan kepada keseluruhan rakyat Sarawak. Okay, maksudnya dia tak, orang kata tak buat pool ke kan, tak tanya secara menyeluruh lah. Dia hanya dapatkan tanda tangan. Jadi Charles Vandenbroek bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British disebabkan oleh Gerard ni dia dah dapat tanda tangan ketua tempatan Sarawak. Dan untuk pengetahuan semua, penyerahan Sarawak yang dibuat oleh British ni dibuat tanpa pengetahuan daripada rakyat Sarawak. Memang marah lah cerita dia bila dia serahkan tanpa penyerahan. Sebab kalau ikutkan, sebenarnya penyerahan Sarawak kepada British, ini cikgu masukkan sikit lah dalam 4.4, 4.5. Dia ada masuk sikit dalam 4.5 itu, iaitu penyerahan Sarawak kepada British ni dia bertentangan dengan perjanjian 1941 ke 41. Jadi dalam perjanjian tu sebenarnya keturunan James Brooke ni, Vandenbroek, dia dah melanggari perjanjian tu. Sepatutnya dia kena serahkan Sarawak ni kepada pemerintahan tempatan lah, sama ada di peringkat pentadbiran Majlis Anak Negeri, Majlis Tempatan, ataupun dia di peringkat rakyat Sarawak sendiri. Jadi dia dah bertentangan dengan perjanjian 1941. Okey, sebelum Perang Dunia tu. Okey, jadi itulah proses penyerahan Sarawak kepada British. Okay, kita masuk sikit lagi ada. Okey, jadi kerajaan British mengarahkan Charles Vandenbroek untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan juga persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu. Jadi mereka pergi dapatkanlah persetujuan rakyat Sarawak juga, sebab kerajaan British dia nakkan juga kelulusan tu lah. Jadi kerajaan British dia hantar 2 orang wakil parlimen dia. Ini gambar dua orang, Garman dan Rhys William. Ini wakil daripada kerajaan British untuk buat tinjauan lah kepada rakyat Sarawak. Okay. Dan mereka telah tiba di Kuching, kalau tak salah cikgu, di Kuching pada 2 Mei 1946. Dan dalam
survey itulah kan. Dapatkan kelulusan tu, diorang buat tinjauan. Dalam tinjauan tu diorang dapati bahawa sebahagian besar kebanyakan penduduk asal pribumi Sarawak ni dia menentang. Mestilah menentang kan. Dan terdapat juga golongan yang menyokong, iaitu orang Cina lah. Orang Cina biasalah dia sokong. Dan ada juga penduduk yang tak faham tentang maksud penyerahan Sarawak kepada British. Okay. Dan hasil daripada laporan tu, laporan Government dan RIS tu, dia telah dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Jadi dia orang vote jugalah. Dia orang vote. Jadi daripada undian tu memang ada yang menyokong dan ada yang menentang. Okay, kita tengok apa hasil undian. Okey, ini masih lagi proses penyerahan. Jadi Majlis Negeri telah mengeluarkan rang undang-undang penyerahan, Session Bill. Dan keputusan undi tadi, ada 19 undi yang sokong penyerahan tersebut dan juga ada 16 undi yang menentang. Jadi 16 lawan 19 mestilah 19 lah menang kan. Jadi disebabkan 19 undi tu yang pro penyerahan tu lebih daripada yang menentang. Jadi Sarawak secara rasminya lah telah diwartakan sebagai negeri tanah jajahan British. Bukan negeri naungan tetapi sebagai tanah jajahan British dan dibuat pada 1 Julai 1946 di Kuching. Cikgu. Ya. Kan saya katakan ada 19 undi dia setuju, 19 menentang. Yang orang undi tu dia ketua kampung ke atau masyarakat biasa? Okey, yang undi tu dia dapatkan undi daripada peringkat bawahan lah. Maksudnya kat sini dia orang pergi pada majlis anak negeri yang sepatutnya yang memerintah Sarawak pada ketika itu kalau dia serahkan kepada orang tempatan majlis anak negeri lah. Tetapi bila dia buka tinjauan ataupun survey untuk tinjau setuju ke tak setuju serah kan. Jadi dia buka pada rakyat. Dan tengok pada bahagian-bahagian ada pecahkan pada bahagian-bahagian. Dan dekat situlah dia orang ambil undi lah sebab Sarawak ni besar jadi dalam undian tu itulah 19 undi sokong, 16 undi tidak menyokong. Okey, menjawab Hafiz Jawab. Okey, jadi itulah dia serba ringkas berkaitan dengan ringkas berkaitan dengan penyerahan Sarawak kepada British. Jadi cikgu nak minta kamu buka kelas point. Okey, cikgu typekan di sini buka kelas point. Okey, boleh buka satu tab dalam Chrome kamu tu, kelas point. Apps kelas point. Boleh buka. Kita nak jawab quiz sikit. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kok. Okey, bentar. Okey, masukkan kod dia. Satu enam lapan lima tujuh. Kod ni. Cikgu type dalam ruangan chatting ni. Apa yang kod dia? 16857. Okey, baru ada 3 orang login.
3 orang login. Okay, Baha, Akil, Afif. Okay, dah ramai 7. Faris, Kamil, Irfan, Adam. Okay, yang lain tolong masuk dalam ni, kita jawab soalan tak banyak pun. Ada beberapa soalan saja. Okay, minta tolong masuk, ada 22 orang. 3 orang tak ada. Okay, 10 orang, 11, 12. Okay, 13. Masuk. Semua yang ada masuk. Pagi tadi ada kelas, pagi tadi? Ada. Okey, kita imbas baliklah. Sementara nak tunggu. Ada 14 orang. Okey, lagi. Kita ada 22 orang ni, lagi 8 lagi. Okey, ini faktor tadi faktor penyerahan, warisan tahta, desakan British dan juga masalah kewangan. Okey, Anthony Brook. Desakan British. Okey, baru ada 16 lagi masuk. Masalah kewangan. Okey. Proses penyerahan Sarawak. Okey, ni SU dia. Kena jawab serentak ke cikgu? Tak, satu-satu. Cikgu akan bagi masa. Satu soalan dalam 1 minit. Okey, masuk. 16 baru 16. Okey, semua bersedia. Kita akan pergi kepada soalan-soalan dan cikgu nak minta semua yang ada dalam ni untuk jawablah. Bagi mengukur keberkesanan pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, boleh mula menjawab. Okey. Jadi kita dah mula dah kat sini. 1 minit bermula pada sekarang. Okey, tuliskan jawapan. Ini dia bukannya multiple choice, bukan pilihan, tetapi kamu kena tulis jawapan. Dia punya lagu tak dengar Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 orang saja yang menjawab. Okey, kebanyakannya menjawab vinyl bro. Okey, jawapannya adalah vinyl bro. Vinyl bro. Okey. Masukkan jawapan. Okey, Afif jawab vinyl bro. Baha James Rook. James Rook bukan Baha James Rook is the first king for Sarawak. Raja yang pertama yang memerintah Sarawak, James Rook. Tetapi dia bukan yang menyerahkan Sarawak kepada British. Okey, Akil vinyl bro betul. Fakro vinyl bro. Iqbal, okey, James Rook tak tepat. Okey, Udin James Brook tak tepat. Okey, yang lain semua betul. Okey, tolong jawab tolong jawab. Kita ada 16 orang yang baru masuk, boleh tolong jawab juga. Okey, soalan seterusnya. Okey, 1 minit bermula sekarang. Okey, jawab. 17 orang ada dalam ni, jawab belaka tolong.
Okey, ada 20 minit, 20 saat. 20 saat. Gemar pula dah. Saat. Okey, 15 orang saja yang jawab. Okey, 15 orang yang jawab. Kita tengok. Masalah kewangan di Sarawak, anti buruk tidak mempunyai waris. Masalah kewangan di Sarawak, okey. Yang ini ada lebih daripada satu jawapan. Okay, patutnya kamu kena jawablah faktor-faktor ni. Masalah kewangan, Anthony Brooke tidak mempunyai waris. Okey, jadi dua lah patutnya jawapan dekat sini. Kita tengok jawapan siapa yang betul. Okey, Kamil masalah kewangan. Banyak buat masalah kewangan. Jadi dia ada dua jawapan kat sini sebenarnya. Okey. Jadi seorang je yang jawab dua jawapan. Udin handsome. Tahniah Udin handsome. Memang handsome pun jawapan. Betul. Okey. Masalah kewangan di Sarawak dan juga Anthony Brooke tidak mempunyai waris. Itu jawapan yang kita kehendakilah, maksudnya fahamlah. Okey, yang lain ni mungkin boleh bukan tak dapat jawapan, cuma tak dapat jawapan yang penuh. Okey, sebab ni sepatutnya multiple choice, jadi kamu kena pilih. Tapi cikgu nak kamu type. Okey, ada lagi satu ataupun dua soalan di sini. Okey, cikgu kongsikan. Okey, short answer. 1 minit bermula sekarang. Okey. Kita tengok jawapan. Siapakah antara berikut yang menjadi wakil Parlimen British bagi membuat tinjauan di Sarawak? Okey, jadi cikgu nak tanya sebelum tengok jawapan kamu. Okey, seorang ke, dua orang ke, tiga orang yang menjadi wakil Parlimen British ni? Dua. Okey, kita tengok rata-rata menjawab dua. Okey, betul lah tu tak sempat nak save pula slide. Okey, betul lah jawapan dia tadi. Garment dan Rhys William jawapan dia. Tak sempat save slide jap. Okey, ada. Okey, Adam jawab garment. Muaz, Rhys William, dia dua orang Dia ada dua orang ni. Rhys William, garment. Okey, Akil betul. Siapa ni? Ini tak ada dalam ni pilihan jawapan ni. Kerana McGregor ni tak ada. Okey. Josh Henry Hall. Okay, betulkan jawapan Zafran dua orang yang menjadi wakil kepada Parlimen British tu, Garment dengan Rhys William, dua orang.
Okay, kita pergi pada soalan yang terakhir kot. Tak ada lagi. Okay. 20 orang ada dalam ni. Okay, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, 20 orang. Yang jawab berapa orang je ni? Yang lain kenapa tak jawab? Saya jawab. Tapi Tak ada. sorry, Tak ada. submission has was closed. Tok Dang. Tak ada hantar. Tak ada Habis hantar. masa. Dia 1 minit saja. Okey, tak apalah. Ni 2 orang je yang sempat, Bahar dan juga Adam. Okey, bagus. Bahar, Sarawak tak jadi negeri Malaysia, dia jadi negara lain. Negara apa, Bahar? Adam, Sarawak tidak mempunyai raja untuk memerintah. Okey, jadi yang ini dia 6 markah tu kamu kena bagi lagi huraian sebenarnya sebab dia 6 markah. Kena ada fakta, huraian dan juga contoh lah. Dan kamu kena jawab untuk yang soalan yang ditanya pada mula-mula tadi. Okey, jadi habis soalan. Habis soalan. Okey, jadi hari ni kita dah tengok subtopik 4.4. 4.4. Okey, siapa yang nak bagi respon berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini? Dia ada special sikit kelas ni. Secara lisan lah cikgu nak tanya. Okey, ada sesiapa boleh bagi respon apakah yang kamu pelajari pada hari ini? Okey, dalam subtopik 4.4. Okey, siapa nak cuba ke nak cikgu sebut nama? Sebut nama. Okey, silakan Afiq. Afiq lagi. Ya, saya tu. Okey, dalam kelas kita pada hari ini, okey, apa yang Afiq dah pelajari? Okey, hari ini kita dapat belajar tentang penyerahan Sarawak kepada, kita dapat tahu macam mana proses penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Lepas tu kita boleh tahu waktu penyerahan Sarawak kepada British, sebab apa dia serahkan Sarawak British. Okey, bagus, tahniah, jawapan yang baik. Okey, cikgu nak minta seorang lagi respon soalan terakhir pada cikgu, apakah yang telah anda pelajari di akhir kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu jemput Danish. Danish ada, Danish? Ada cikgu. Okey, silakan. Kita dapat tahu pasal pentadbiran tentera dekat Sarawak. Okey, bagus. Lagi? Lepas tu faktor penyerahan Sarawak kepada British dengan cara-cara proses dia serahkan dekat British tu. Okey. Tahniah kepada Danish. Okey, dan terima kasih kepada semua sekali yang hadir dalam kelas cikgu pada hari ini.
Okey, jadi sebelum cikgu akhiri kelas pada pagi ini, cikgu bukalah kalau ada sebarang bentuk pertanyaan yang ingin kamu ajukan kepada cikgu sebelum kita tamatkan. Okey, kalau ada boleh bertanya. Cikgu buka kalau ada. Kalau ada soalan, mana tahu Irfanuddin ada soalan nak tanya. Ada soalan? Cikgu, Okey, Afif ya, sila. warga Brok ni dia bukan orang British ke? Okey. Keluarga Brok bukan orang British. Okey, dia cerita dia macam ni. Kita tahu yang Asia Tenggara Asia Tenggara, kita ni Asia Tenggara lah. Dia memang mendapat perhatian daripada kuasa-kuasa barat. Termasuklah yang daripada Brok, kerajaan Brok ni. Dan memanglah dia ni daripada daripada sebelah sana lah maksudnya. Dia daripada Britain lah, British lah. Dan walaupun begitu, dia bukan direct dengan kerajaan British. Sebab sebelum kerajaan Brok dia menguasai sepenuhnya Sarawak ni, dia ada sejarah dia. Yang tu nanti kita cerita bila ada masa yang lain lah. Okey. Jadi kalau Afif tanya tadi, memang mereka ni daripada kuasa barat sana lah. Dan untuk dapatkan penguasaan yang kata menyeluruh, jadi British nak take over 100% Sarawak. Jadi macam tu. Sama juga macam Sabah. Sabah pun sama juga. Sabah pun dia bukan daripada asal kerajaan British direct. Dia daripada syarikat Borneo Utara British. Tu nanti kita tengok Sabah pula lah. Ini kita dah cover Sarawak. Okey, ada soalan lain cikgu buka. Kita ada seminit 2 lagi kalau ada. Bagus soalan Afif. Yang lain ada soalan? Ada. Laut Cina Selatan tu. Laut Cina Selatan. Okey, Kenapa? kenapa dengan Laut Cina Selatan? Kenapa kuasa luar macam nak ya? Dikit kalau pasal Laut Cina Selatan je kan. Dia boleh dikatakan perang tu. Okey. Ni dah Perang masuk dunia. cerita perang ni. Okey, Faris, soalan Faris Laut Cina Selatan. Okey, sekarang ni kalau isu sekarang ni memang China lah. China dia memang nak menguasai Laut Cina Selatan tu, dan cikgu rasa cikgu dah pernah sebutkan isu ni dalam kelas. Tapi tak apa. Dan sekarang ni dia dah makin memuncak lah. Sebab kebanyakan negara mereka dah letak dah. Dia orang punya warship tu, kapal perang tu dia dah berada di perairan Laut Cina Selatan tu. Kita ada US, kita ada Australia, ada China, ada banyak negara dia orang dah standby kat situ. Dan kalau Faris tanya, perang ke? Wallahu a'lam Faris. Tetapi memang kalau ikutkan sekarang ni memang dia orang tengah standby lah. Memang dia orang tengah standby. Dan kita minta jauh lah perang ni. Perang. Kalau berlaku perang, tak tahulah macam mana keadaannya kan. Sebab kita pun ada juga letak kita punya standby kapal kita. KD apa nama kat situ? KD tu Razak, KD apa tu. Tapi tak semegah, tak secanggih, tak sepadu macam negara-negara besar lah. Dan mereka ni memang nak letak nak standby kat situ sebab nak menghalang penguasaan China lah terhadap Laut Cina Selatan tu. Sebab Laut Cina Selatan tu China claim tu sebahagian besar daripada wilayah mereka lah. Kalau ikutkan peta memang jauh sekali. Berapa ratus puluh batu nautika daripada China. Tetapi disebabkan nama Laut Cina Selatan tu, mungkin mereka ada keperluan untuk mereka melebar luaskan penguasaan mereka. Okay. Jadi kalau perang tu kita minta jauh lah, minta jauh. Okay, soalan yang terakhir, cikgu kira soalan yang terakhir kalau ada. Soalan yang terakhir daripada kamu. Okay, terima kasih atas pertanyaan daripada Faris. Okay, kalau tak ada, cikgu rasa setakat tu dulu kelas kita pada pagi ini. Okay, cikgu jap. Stop. Okey, terima kasih atas kehadiran masing-masing. Yang cikgu tengok ada 22 orang dalam kelas ni.
Okay, semoga apa yang dah kita pelajari sebagai ulang kaji ni sebenarnya, ulang kaji bukan kata baru nak belajar, ni ulang kaji. Okay, dengan sedikit ilmu yang kita kongsikan bersama, semoga kamu mendapat manfaat bagi melengkapkan diri kamu bagi menghadapi peperiksaan sekaligus menambahkan ilmu pengetahuan. Sekian daripada cikgu, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama. Terima kasih.